Assalamualaikum. Assalamualaikum Zai. Kita Assalamualaikum. sementara pukul 10 kita sembang kosong dulu. Kita minta audiens kita masuk dulu ya. Zai, Dan share dulu. tak berapa clear Zai. Cuba cari position. Okay, are you clear tak? Testing 1, 2, 3. Baru nak adjust position. Lan, are you there? Selamat datang kepada live saya. Selamat Hari Guru kepada semua. Oh, Lan dah terkeluar sekejap ya. Okay. Hello Zai, tadi tak clear Zai. Ni sekarang okey kot. Okay, clear. Okey dah. Okay, kepada siapa yang baru join kami live hari ini di Facebook saya. Mohon tolong share dan tolong join. Saya hari ini bersiaran secara langsung daripada Facebook page, Facebook page saya dan juga YouTube channel Dr. Zailah. Ya. Hari ini Hari Guru, saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua. Saya sangat bertuah lah hari ini saya ada bersama rakan baik saya. Sebelum kita berkisah kepada Dr. Mazlan ya untuk kita dia ni kalau dah start cerita kan tak boleh stop ni. Kami berdua ni pantang jumpa mic. Alhamdulillah dah ada baru 25 orang ya. Kita sharing. Selamat datang kepada Rahimah, Odek daripada Terengganu, Pat, Norsha Zana, Norwati, Assalamualaikum. Tolong share. Hafizah, okay. Tujuan wacana profesional ini saya lakukan adalah untuk menjemput rakan-rakan profesional saya di dalam Malaysia dan di luar Malaysia untuk kita membincangkan isu-isu semasa dalam pendidikan. Jadi hari ini hari kita ya, Hari Guru. Ya, saya sangat bersyukurlah saya memilih kerjaya sebagai seorang guru ni ya. Itu nikmatnya adalah kita dalam satu bidang profesion yang mulia ya, di mana tambah-tambah lagi dalam bulan Ramadan ini kita saling kejar ya, bulan dapat keberkatan bulan Ramadan ini. Kita sebagai guru pendidik ini kita menyampaikan ilmu. Tiga perkara yang tidak akan yang lepas kita tidak ada di dunia ini, tiga perkara yang akan bantu kita, anak yang soleh, amal jarah kita, dan itu lagi adalah ilmu yang dimanfaatkan, insya-Allah. Okay? Jadi selagi ada orang menggunakan ilmu kita itu, selagi kita akan mendapat ganjarannya, insya-Allah. Jadi itulah kalau you notice ya di sebenarnya pada awal PKP saya agak down ya. Saya macam jam ya. Jam kerana saya dah rancang untuk workshop ya. Saya tengah promosi PK21 sampai bulan Jun dah penuh. Bila first week of PKP itu saya rasa down, macam apa saya nak buat ni. Okay. Saya fikir ya Allah cepatlah habis ya. Saya fikir lepas 2 minggu dah back to normal. Rupanya itu meleset sekali ya. Dan saya lepas 4 hari saya jam. Kemudian saya mula balik cari jalan macam mana. I start to unlearn. Saya tengok apa yang saya promote, bahan yang saya kumpulkan selama beberapa tahun saya nak buat PK21, tiba-tiba some of the techniques dah tak relevan pun lepas ini. Jadi saya rasa macam down. Saya memikirkan bagaimana saya perlu, macam mana nak kursus ni.
Saya memang tak boleh hidup kalau tak putus dengan cikgu-cikgu ni ya. Rasa macam tak puas. Jadi alhamdulillah dengan adanya teknik digital, dengan pengetahuan baru, norma baru ini, sekarang ni saya sungguh bersyukur pada Allah kerana setiap hari daripada bilik, daripada living room saya dapat berkongsi dengan guru-guru di suasana. Jadi selamat datang ya kepada semua yang join. Terima kasih banyak-banyak ya. Fauzi, Nur Ain, Jayanti, selamat hari kepada semua, Halimah ya. Ramai dah ya. Kita ada lebih kurang 3-4 orang. Okey. Dan say hi. Suara sikap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zailah. I will be calling you Zailah ya. Dan selamat Hari Guru buat semua. Saya juga memulakan kerjaya saya sebagai seorang guru dalam tahun 80-an ke 90-an dahulu. Jadi once a teacher, always a teacher. So pendidikan is always in my heart. It's very close. Jadi apa-apa isu yang berkaitan dengan pendidikan, I'll get affected. Jadi saya bersyukurlah dapat bersama-sama dalam platform Dr. Zailah hari ini untuk kita membicarakan topik yang dia dah rancangkan, kita rancang bersama. Jadi terima kasih sekali lagi membawa saya di sini. Sekarang ni Dr. Mazlan, sebenarnya saya terlupa nak introduce saya ini, tapi saya rasa tak perlu diperkenalkan dalam dunia pendidikan ni siapa terkenal dengan Dr. Mazlan ya. Sebenarnya Dr. Mazlan dengan kami dah berkawan I think Lan. Yeah. More than 20 years ya. Oh yes, yeah. Sama masa buat master di Houston ya. QUT cohort kedua ya. Alhamdulillah. Kini rakan present lah kalau kami dalam grup. Kami berdua ni bergebuk-gebuk dan nak tukang present ya. Kami ni gila mikrofon. Ya. So Dr. Mazlan ni sahabat saya, is actually idola saya lah. Saya pun kalau tiap-tiap kali ada Mazlan live di mana-mana, saya akan rakam dan saya akan tengok. Okey, ni kira saya punya idol jugalah ya. Jadi saya selalunya kalau tak ada waktu biasa ni susah nak tangkap dia ni. Dalam PKP ni saya tengok senang. Saya sekarang tengah kumpulkan kawan-kawan saya yang banyak knowledge. Saya akan bawa ke ruang tamu saya untuk bersama saya dalam diri wacana profesional. So, alhamdulillah ya. Dah pun saya ingat baru 33 orang minta semua share ya. Min Damia, selamat Hari Guru yes, Surya, Ganti, Encik Syam, okay, Raina dan ramai lagi lah. Tolong share ya, tolong share supaya lebih ramai dapat manfaat hari ini. Kita live secara live hari ini di page saya dan juga di YouTube channel. Okay, jadi minta semua dapat sharekan dulu ya. Sebelum kita tak nak rugi ya, tak nak miss apa yang Dr. Mazlan. Hari ini apa tajuk kita live? Education for the future. Yes, education for COVID-19. Yeah. Yeah. Jadi we are actually be focusing on the future of education. Selalu kita cakap future of education ni rasa macam jauh sangat, kan? Bila kita kata bila saya bagi ceramah PAK 21 future education, jadi orang macam tak nampak kan? Jadi ada orang katakan macam sekarang ni macam dah jadi macam future. Nanti kita akan minta Dr. Mazlan dan apa yang boleh kita pelajari daripada apa pengajaran, ibrah yang kita akan dapat daripada PKP ini, daripada COVID ini. Ada pasti setiap yang berlaku tu pasti ada hikmahnya insya-Allah. Okey, elok kita bermula saya nak minta kalau boleh Dr. Mazlan, kalau boleh you ceritakan sedikit tentang you punya pengalaman dalam bidang pendidikan. Silakan Dr. Mazlan. Okey, saya mula kerjaya sebagai seorang guru. Saya lulusan fiziks tapi dihantar ke sekolah agama, jadi tak pernah dapat mengajar fizik lah ya. Dan saya mengajar selama kurang 7 tahun, 7 tahun selepas graduate in 1980s. Dan di situlah bermulanya cinta saya kepada bidang pendidikan ya. Sebelum tu ingat nak jadi nuclear scientist ya.
balik belajar daripada luar negara, nak pergi ke puspati, nak minta nak kerja jadi ahli nuklear dan sebagainya, punya tak ada kat negara kita ni. Jadi saya balik semula sebagai seorang guru sebab saya pun di bawah Kementerian Pendidikan pada masa itu, dan I didn't know that I love teaching until I became a teacher. Dan selama 6 tahun sebagai seorang guru, dan kemudian melanjutkan pelajaran dan berkhidmat di beberapa jabatan di Jabatan Pendidikan, dan kemudian di Kementerian Pendidikan, dan pernah di IAB dan sebagainya. Jadi lepas tu saya banyak di tempat-tempat yang lain. Jadi tapi di mana-mana pun saya pergi, I introduce myself as ex-teacher, you know. So dan kalau ada apa-apa perkara yang dibincangkan tentang pendidikan, berdebar di hati ni, berkocak, sentiasa nak sama-sama membincangkan tentang pendidikan, sama concern tentang apa yang berlaku, dan sentiasa prihatin tentang perkembangan pendidikan di tanah air. Jadi alhamdulillah, once a teacher, always a teacher. Thank you, Dr. Zailah. Kami ni banyak persamaan ni lah, kita ni. Ya, yeah. Kami both of us ex-cikgu fizik lah, ex-cikgu fizik. Kalau Dr. Mazlan bermula daripada sekolah agama, saya pula bermula daripada sekolah teknik. Hari ni Lan, banyak mesej-mesej masuk kita punya ex-students wishing. So kepada ex-students, pada ucapan-ucapan yang masuk tu saya ucapkan terima kasih Alhamdulillah, tak masuk, ada yang inbox, ada yang WhatsApp, ada yang belum sempat lagi jawab. InsyaAllah lepas ni saya akan tengok lah Okay, selamat datang kepada kita dah ada 46 orang minta tolong share lagi share. Okay, tadi itu kita dah dengar. So both of us, we've been in this education system for more than 30 years already. Kita pun dah di penghujung usia ni Lan hopefully kita dapatlah di penghujung usia ni dapatlah memberi manfaat pada guru di luar sana. Apa yang dapat kita kongsikan, idea-idea ni dengan adanya digital alam maya ini, kami dapatlah berkongsi pandangan-pandangan. Kalau dulu sangat susah, macam mana kita nak berikan apa yang tersirat di hati kita pada cikgu-cikgu muda di luar sana, for example. Okay, ini anggaplah kami ni macam cikgu-cikgu di penghujung kerjaya, nak memberi sedikit manfaat kepada anda semua di luar sana. Okay, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay, soalan pertama saya, Dr. Mazlan, are you ready? Ini banyak soalan-soalan bombastik ni. InsyaAllah. Okay, soalan pertama saya, when we are talking about, our topic today is about future education. Okay, when we are talking about future education, so kita selalu dah lama saya dengar, 20 years ago orang dah bercakap future education, sekadar di bibir future education. Bila sebenarnya future education? Okay, ada yang mengatakan the future is now. I want your comment, please Dr. Silakan. Oh yes, terima kasih Dr. Zailah. Bila bercakap tentang masa depan pendidikan, bila sebenarnya dia bermula? Sejak teknologi yang kita gunakan sekarang ni bertambah lajunya, kita dapati banyak perkara-perkara baru yang berlaku yang kita panggil sebagai disruption. Our life have been disrupted by technology. Sekarang ni pun kita boleh live dalam keadaan macam ni. Once upon a time, masa kami buat master dulu, kita nak telefon keluarga kita daripada US, it cost us about $1,000 a month untuk buat call kepada ahli keluarga. Kemudian kita rasa kalaulah kita boleh bercakap dengan orang tu dalam telefon kan, dengan nampak video dia live sekali, alangkah bagusnya. And suddenly it's all here. However, before COVID-19, perbincangan tentang future of education ni semua berkisar kepada perkembangan teknologi. Jadi kita menganggap bahawa dengan penggunaan teknologi,
pesatnya penggunaannya, pelbagai aplikasi dan sebagainya, maka we have arrived into the future of education. Tapi kita tak pernah sebenarnya membincangkannya daripada perspektif yang berlaku sekarang, iaitu kesihatan. Bagaimana teknologi disrupt almost everything that we do now. Sekarang ni kalau nak makan malas, panggil Food Panda. Kalau nak naik teksi, dulu ada teksi, sekarang kita naik Grab. Itu adalah teknologi yang telah mengganggu, mengganggu normal, keadaan normal. Jadi dan apabila disruption berlaku, industri akan pupus. Jadi itu antara argument kenapa we have already reaching the future actually, because there's so many technologies that come and membuatkan banyak company-company hilang daripada pandangan kita. That is called disruption lah. So apabila COVID-19 berlaku, kita dapati bahawa perbincangan yang kita kata future education in the future dan sebagainya, suddenly dia berlaku sekarang. Segala-galanya berlaku dalam keadaan sekarang, sama ada kita ready ataupun tidak. So disruption adalah salah satu daripada sebab kenapa kita perlu berubah lah. Jadi yes, when you say about future education, it's not about 20 years from now. It's not about 30 years from now. Banyaknya sudah berlaku sekarang tapi mungkin kita tak sedar. The future is already arrived. Sebab pada waktu sekarang ni, apa yang berlaku di Amerika Syarikat, apa yang berlaku di Rusia, saya boleh tahu dalam klik jari saja kita boleh tahu. Once upon a time, you have to wait for a long time. Jadi the future is now lah dari segi narratifnya. However, as I said earlier, the narrative has never looked at the future from the health perspective. Bagaimanakah kesihatan boleh mengganggu ataupun mengubah. Gangguan dalam kesihatan boleh mengubah ekonomi, boleh mengubah sosial, dan sudah tentu dia akan merubah pendidikan. Jadi apa yang kita anggap sebagai the future of education, which is we said now, sebelum ini, dia ubah lagi, diganggu lagi dengan ketibaan gangguan dari segi kesihatan juga. So I think that is one of the reason why we have to be wary about how we the situation sekarang ni. Okay, we are going to focus on education. Okay, bagaimana doktor melihat tentang pendidikan di dunia sekarang dan juga di Malaysia? Fokus kepada education. How do you see the education today? Okay, sebelum kita jump into education directly, let us look at apakah COVID dah lakukan kepada kita, dan what are the lesson that we can get. The first lesson is that sekarang ni dengan adanya COVID, kita sedar bahawa we live in the interconnected world. Kita berkait antara sama lain, bukan di Malaysia saja. Apa yang berlaku dekat Wuhan rupanya boleh mendatangkan kesan dekat Jelebu. Mana kita pernah terbayang macam tu. So we are really living in an interconnected world. So we cannot separatekan kita punya diri. Detach. Kita tak boleh kata alah aku tak kisahlah. Itu dekat Australia, kan? Jadi kita tak ambil itu. Sebagai pendidik kita kena ambil tu. Because we are living in the interconnected world. That is one realization. Yang kedua pula ialah kita kena realize dengan COVID ni, technology becomes so very important. So very important. Tanpa teknologi dan tanpa internet, you cannot imagine. You cannot imagine bagaimana, how are you going to deal with this? So now dengan COVID, sebelum ni kita gunakan tapi kita tak realize. Dengan COVID kita realize bahawa kebergantungan kita kepada teknologi sangat tinggi sekali. Sudah tentu pendidikan juga akan perlu bergantung kepada teknologi. This is the lesson. The third lesson is that
we realise that bila kita berkurung kat rumah, masa itulah kita nak mula belajar memasak. Masa itulah anak baru kenal serai macam mana, langkuas macam mana. Hari tu ada anak saudara saya tanya, pokok langkuas ni buah dia macam mana ya? So how kita realise that COVID ni memberitahu kita bahawa living skill is very important. Kalau kita pandai komputer pun tapi we don't know how to live, now we realise that hey, dalam keadaan sekarang ni living skill is important. You have to know the basic in carrying out your life. Okay? Dan ini yang dulu kita kata survival skill for the 21st century. Rupanya kita nak pakai masa ni lah masa COVID ni. Dan lagi satu yang kita realise ialah the role of teacher has been redefined. Okay? The role of teacher dah perlu diubah. Macam mana you nak mengajar macam dulu, dah tak boleh dah. Okay? It's simply impossible. So you have to redefine sekarang ni. Macam mana you akan ajar benda-benda ni. Ya, akan mengajar anak murid you. Macam juga kita sekarang ni Dr. Zaila contohnya terpaksa, paling-paling kepala terpaksa belajar. And then dia realise that cara dia nak mengajar, Dr. Zaila, cara dia nak mengajar peserta-peserta dia dah tak boleh nak gunakan cara dulu. So she has to find ways on how to facilitate learning among her trainees through various ways. So teachers' role has been redefined because of COVID. So there are 4 elements yang saya nampak bagaimana COVID telah menyebabkan dunia pendidikan ni terpaksa berubah, liking it or not. Okay. Now kita dengar sekarang ni orang cakap norma baru, new normal. Then semalam saya baru terbaca Dewan Bahasa kata it's not norma baru. It's kebiasaan baru. Okay, because kebiasaan baru. Yeah, norma is norms, but this is not norms, this is kebiasaan baru. So kita dengar kebiasaan baru apa benda semua. So we feel it, it takes so long for people to change. Suddenly dengan adanya COVID, kita terus boleh berubah. Terus kedai-kedai runcit depan rumah boleh buat online. Dulu tak boleh. Okay? Terus kedai-kedai orang makcik-makcik tepi jalan kat rumah saya pun you boleh WhatsApp dekat dia boleh hantar makan dan kita boleh hantar duit online. No, suddenly we can change. Yes. Dan sekarang ada online studio sendiri. Exactly. And I was telling my husband, I kata I need a proper room, I need a proper office. I never imagine selalunya orang kata semua dah tinggal kat sekolah, kat rumah, is for family. I never imagine. Dulu I selalulah tengok rancangan dekat TV kan, macam mana Mak Saleh dulu bila dia orang bekerja dekat luar, dia orang nak cari rumah, dia kata I'm working from home, I need a home office. I selalu dengar but never imagine I myself need a home office, a proper home office. I duk tengok kat rumah-rumah. And a home office now you have to dekat dengan internet. Kita punya internet. Kalau home office buat tingkat atas dan internet di bawah pun tak guna. So actually memang kebiasaan normal memang macam dulu. Kebiasaan baru. Macam dulu I memang nak ICT ni kurang lah kan. Kita ni biasa hands on orang kata kan. Khusus I couldn't believe myself. I'm really doing something new. So you see all the while orang kata kita ni susah nak berubah. Kan? Manusia memang macam itu, susah nak berubah. Cikgu kita susah nak berubah, anak murid kita susah nak berubah, orang kampung susah nak berubah. Suddenly datang COVID, semua orang boleh berubah. Sektor ekonomi terpaksa berubah. Parlimen bersidang dalam keadaan yang dah berubah. Everything dan suddenly boleh. Okay? So kebiasaan baru ni, the new normal ni menyebabkan
kita terpaksa seolah-olah berada dalam dunia yang baru. Okay? Dan the new normal ni memang tak akan sama dengan yang sebelumnya. So kalau kita kata bila agaknya kita nak balik macam dulu balik ya. Okay, katakan antara cikgu kita macam mana kita nak balik macam dulu balik nak mengajar macam dulu. Jawapannya no way. You cannot go back. Okay? New normal, kebiasaan baru akan menjadi normal baru, akan menjadi kebiasaan yang terpaksa kita ikuti. Sehinggalah vaksin untuk COVID-19 dijumpai. And then today I just read that it probably takes about 2 years. So kalau dia memakan masa 2 tahun untuk dapatkan vaksin, maka sesungguhnya kita perlu hidup dengan kebiasaan baru dan kebiasaan baru ni akan menjadi kebiasaan. Dan andai kata kita sebagai seorang guru nak cuba kata, oh aku nak mengajar macam dulu juga, tak boleh lah. You will find it's going to be very, very difficult. It's going to be very, very stressful. Because you cannot do it. The only way is moving forward. The only way is carving your own path, the new way of teaching. Kenapa saya argue macam tu? Look, Kementerian Pendidikan dah kata, okay, sekolah akan dibuka. Tapi 17 orang murid je satu kelas. How are you going to do that? Okay? Classroom tak cukup. Cikgu tak cukup. Macam-macam tak cukup. That means, you tak boleh kata, kita tak boleh buat. Oh, ni semua tak cukup. Macam mana nak buat 17 orang? That means you have to adjust. You have to find ways. Okay? Itulah dia kebiasaan baru yang kita perlu cari macam mana kita nak ajar 17 orang, murid kita ada 34 orang, apa akan jadi kepada lagi yang 17 orang tu? So there must be different ways. You cannot say, I cannot, kementerian ni apalah, beri arahan-arahan yang tak boleh nak mengajar macam ni. No, it's not. That shouldn't be the way. Mungkin satu hari mungkin ada penggiliran pula ya. Hari Isnin, hari year 1, hari Selasa, year 2. We don't know. Because nobody knows at the moment. So unless you start that, okay, katakan saya sekolah dekat Seremban, saya jadi pengetua, ini dah arahan saya nak buat, jadi apa yang kita akan buat sekarang? So saya akan buat macam ni, saya nak gilirkan ni, saya nak buat ni, nak buat ni. So now everybody has to assume a leadership role. Okay, pengetua definitely lah. How am I going to handle this new instruction? As a teacher, you are also now leading yourself because no one is going to tell you how are you going to teach your class. Orang akan cakap lah online dan sebagainya, but you realize that teaching online is not that easy. Kan? So how are you going to do it? So you will be leading it. So everyone will have to take the role of leadership. So everybody in the so-called the future education, individual has to lead. So the leadership role must be there. Whether you're a teacher, whether you're orang makmal ke, whether you're a pengetua kat mana-mana pun, because we are all in a new era. Okay, macam kita dalam hutan lah saya kata. Kita suddenly kita tercempak dalam hutan. Okay, kita tak boleh balik sana ada harimau, ada singa apa semua, kita hanya boleh ke depan. Jadi kita kena cari jalan macam mana nak ke depan. Orang belakang tak boleh nak beritahu you macam mana nak ke depan because dia pun tak tahu. Okay, so you are the best to deal with your situation and to lead the way. So as teachers, you will have to find ways and you cannot say, susah nak ajar sekarang ni lah. Sebab kita tak boleh nak buat macam dulu. Ya, kalau you nak buat macam dulu, dia akan jadi lagi susah. You akan buat benda. I like the analogy when you say, yesterday when we discussed, you were saying like macam kita sesat dalam hutan. Kita nak cari jalan keluar. Kita kena explain on that? Yes, yeah. Kalau ini apa yang berlaku sekarang ni, semua orang ni dalam keadaan yang macam, imagine COVID ni menyebabkan kita semua tercampak dekat dunia yang baru. Now we have this kebiasaan baru. So imagine that you are in a forest. You want to get out. Okay? You want to get out. Do you wait for people to tebas-tebaskan pas, buatkan, letak batu kerikil untuk you berjalan? Ataupun you will do it yourself? Okay? The answer is that you will find your way out. You will tebas hutan sana, you patahkan kayu sana. Tapi akan banyak luka Elan Tapi akan banyak luka, sakit. Sana sakit, mungkin akan terbaring sekejap, penat. Ada hari yang boleh jalan jauh, ada hari yang tak boleh dan sebagainya. So perjalanan ke hadapan ni bukanlah straightforward. Okay, bukan straightforward. So as a teacher,
you will become facilitator for the learning, but the way you facilitate is going to be very different. It's going to be very different. So we have to get used to it. So kita tak ada buku rujukan ya Lan, tak ada tempat nak refer. Everybody, Amerika pun sedang hutan yang dia pun ada dalam hutan, di Australia pun masing-masing semua sedang menebas sekarang ni nak cari jalan keluar. Yang pertama, dan kita semua menghadapi cabaran yang besar dan kita tak boleh saling salah menyalah kenapa macam ni, kenapa ya. Jadi inilah jadi sebenarnya kementerian sebelum ni boleh kata kementerian apalah aku buat macam ni, apalah PBD ni tak guna, so aku buat macam ni. Sekarang ni dia orang takkan suruh you kena cari jalan sendiri. Kalau tak, kalau nak tunggu dia orang, nak tunggu formality, nak tunggu surat sampai bila pun tak dapat. Betul. Macam saya sendiri pengalaman, macam saya ada KPI keberhasilan saya sendiri, then I need to do my target usually about 3,000 teachers per year. Saya perlu buat. Saya memikirkan rupa-rupanya dengan asbab COVID-19 ini keberhasilan sangat senang dicapai. Kadang-kadang bila kita buat, biasanya kalau Kak buat dalam dewan paling ramai 80 orang, 100 orang. Hari ini live, sekali live boleh capai sampai 5,000 orang. Jadi daripada satu saya rasa yang impossible, yang hari itu saya macam sangat down, dengan adanya bila kita buat unlearn and relearn, kita akan sebenarnya tiba-tiba menjadi kreatif. Tiba-tiba macam once you into it, you akan buat sampai jadi, sampai dapat. Saya tak pernah lah terfikir satu hari saya akan buat hari ini live LAN 2 serentak. Saya mengajar di YouTube channel dan juga di page saya. Dan insya-Allah esok saya akan buat first time ever, saya akan buat open classroom, meaning terbuka kepada semua dunia, because saya akan mengajar secara live di YouTube esok. Jadi everybody in the world. So sekarang ni dunia dah tak ada sempadan ya Lan. Sementara itu saya ingin memohon kepada semua, sekiranya ingin bertanya soalan, untuk tulis di komen, di ruangan komen, dan insya-Allah saya akan baca soalan-soalan tersebut dan kita akan boleh bawa ke dalam perbincangan ini secara live. Saya tengok ni ramai yang ucapkan selamat Hari Guru, selamat Hari Guru kepada kami. Terima kasih semua. Okey. Ya, ramai ya di sini. Ada juga yang anak murid Dr. Mazlan pun ada, bukan pada saya saja. Ramai ni Dr. Mazlan. Dia kata Nosiah Muhammad Isa, sebagai guru bimbingan katanya, saya masih tercari-cari kaedah terbaik untuk memberi perkhidmatan terbaik untuk murid sekolah rendah saya. Cikgu Nosiah, bukan cikgu seorang saja. Yang tercari-cari. Satu dunia cikgu. Satu dunia sedang tercari-cari. Kita sekarang, kata Dr. Mazlan, sekarang sedang berada dalam hutan. Hutan belantara. Masing-masing bawa apa? Parang. Parang lah. Tengah menebas cikgu, akan rasa sakit, akan rasa luka. Tapi insya-Allah dengan susah payah kita menebas tadi akan ada jalan. Kita kalau boleh, kita lah nak jadi orang yang tukang tebas tu. Bila kita dah tebas, orang belakang kita akan mudah, akan dah ada jalan. Okey, jadi biarlah kita yang mula-mula pergi tebas tu, Cikgu Nosiah, ya. Teruskan perjuangan Cikgu Nosiah, ya. Jangan memang semua orang tercari-cari, itulah perkataannya, tercari-cari. Sekarang ni Dr. Lan ni kita berada dalam orang dulu about last year I think I first heard of the word VUCA, ya. Orang cakap tentang uncertainty, complexity, ambiguity kan, and instability. Saya rasa dekat sini lah sekarangnya kerumitan, semuanya rumit kan, semuanya rumit. Macam dulu, macam saya selalu promote tentang active learning, tentang cooperative learning. Saya kata PAK 21 ni kita nak menerapkan nilai-nilai collaboration di kalangan murid. Jadi saya tunjuk macam mana nak buat cooperative learning, macam mana berjigsaw. Tiba-tiba hari ni orang tak boleh buat group work dalam. Macam mana nak buat group work? Macam mana kita nak dengan social distancing, macam mana kita nak buat cooperative learning? Yang selama ini itulah caranya kita nak mendidik collaboration, kerjasama antara murid-murid. Sekarang itu dah tak boleh.
Dah tak boleh dah nak buat anak berbincang duduk dekat-dekat, tak boleh dah. Dah tak relevan. Banyak strategi kita dalam kelas dah tak relevan. Jadi Dr. Lan, macam mana dari segi you rasa dari segi kesediaan kita untuk kita menghadapi dunia buka ini? Silakan. Ya, sebab tu saya kata kalau nak buat kebiasaan lama, kebiasaan sebelumnya, dia tak akan boleh buat. Dan dia akan menjadi stres, menjadi sesuatu yang sukar buat kita. Jadi kalau dulu kita sibuk nak mengajar, nak habiskan kurikulum, nak habiskan buku teks, you cannot do that. You cannot do that. Okay? So you kena tengok, bayangkan you nak mengajar dalam buku teks, it will be like, 200 muka surat you nak mengajar. Murid-murid you tak akan nak dengar. Semalam isteri saya ada beri saya satu keratan akhbar yang ada cikgu ni resah tentang anak murid dia buat komen-komen yang tak bagus tentang lesson dia di Twitter. Well, that's reality. That's reality. Budak kata apa ni cikgu ajar tak bagus ke apa dalam Twitter. So that actually is a good input. So kalau you dapat komen-komen macam tu ataupun budak tak boleh nak mengikuti you punya pengajaran yang dilakukan, then don't go about blaming the student. Kita kata macam ni lah budak-budak ni. Kalau saya ikut artikel tu dia memang blame pelajar. Inilah dia pelajar sekarang tidak menghormati guru. Kita cuba sedaya upaya nak buat online ni tapi mereka tak hormati, mereka buat komen-komen macam tu dan sebagainya. Now, look, if you continue to blame or put the problem somewhere else, then you will never solve the problem. Okay? Jadi sekarang ni kalau kita kata susahnya nak buat pembelajaran ni, murid-murid tak dengar lah, dia tak ikut lah lesson yang kita nak buat dan sebagainya. Budak-budak ni memang macam ni, mak bapak dia tak tahu nak marah dia ke. The fact is that you cannot do anything with that. However, kalau you locatekan masalah tu pada diri you sendiri, the problem now bila budak-budak tak boleh nak ikut you punya kelas online dengan bagus, then you say, what is wrong with my lesson? Now you bring that problem, anak-anak murid tak dapat pay attention pada pengajaran online, you bring it to you, becomes your problem. Because the moment orang jadikan masalah itu adalah masalah diri dia akan solvekan problem tu. So kalau Dr. Zailah kata, manalah anak dia tak tolong dia buat online ni. Nak harap budak ni memang susah lah. So duk blame. Ni lagi budak-budak sekarang ni, dia bukan nak ikut dengan cakap kita. Dia ikut juga dia je, dia tak nak tolong mak dia buat online learning ni. Dia orang ni, anak saya ni, dia tak boleh tanya 2 kali. Anak semua orang macam tu. Jadi kalau dia keep on blaming and kata masalahnya sekarang, inilah dia budak-budak sekarang. Tak boleh tanya 2 kali. Itulah dia masalahnya. Tapi apabila Dr. Zailah kata, that is my problem. I'm gonna learn. Okay? Sebab aku tak boleh harapkan anak aku ni, I'm gonna learn myself, I'm gonna solve this problem. The moment you relocate the problem to you, you will solve it. So macam tadi Cikgu Nora Shah, is it? Cikgu tadi kata dia buntu lah. Okay, that's good. Bila you buntu, but the moment you reflect, macam mana aku nak buat yang ni ya. Tapi you jangan kata aku buntu lah sebab budak ni. Inilah dia budak ni. So masalahnya di luar, Cikgu Nora Shah takkan bergerak. Tapi kalau Cikgu Nora Shah kata, oh masalahnya ialah pada diri saya, bagaimana saya akan selesaikan ni, you start to learn online, you start to buat ni, research sana sini. Because only you can change yourself. Even anak murid you pun dia tak boleh nak tukar. Anak you pun dia tak boleh nak tukar. Betul, sangat. Anak you pun dia tak boleh tukar. Anak you tak bangun sampai pukul 12 tengah hari dia tak bangun. Malam-malam dia main game. You nak tukar tu pun tak boleh. Okay? Yang you boleh ialah menyabarkan diri you, nasihatkan dia supaya dia berubah. Dan you berdoa kepada Allah. Okay? That's how we. Tapi kalau you nak marah dia sampai bila pun dia tak akan berubah. So cikgu-cikgu ingat dalam keadaan kita dalam hutan sekarang ni, kita nak cari jalan keluar. Make sure that you said, I am going to take this. I'm going to take charge of this journey. Okay? Oh, ada 2-3 orang budak-budak ni dia walaupun dia ada handphone tapi dia tak ada data contohnya, dan jadi dia punya alasan, I'm going to make sure that dia ada data lepas ni. How? I'm going to find out. Mungkin ada orang nak derma data dan sebagainya. I mean, the moment you locate the problem onto you, you will take the effort to solve it.
because it's your problem. Alright? Jadi that's the situation at the moment. Dan dalam keadaan sekarang ni yang saya katakan tadi, orang lain tak akan beri instruction pada you macam mana nak buat sebab dia orang pun tak tahu macam mana nak buat. So you know your children better. You know your student better. You have been equipped with all the methodology of teaching. Macam mana nak mengajar dan sebagainya. Now, how do you transfer this into a new environment? Okay? Dr. Zala, saya tak boleh beritahu you, cikgu patutnya buat macam ni. Cikgu buat A, B, C dan D. No. We cannot tell you because you are dealing with a group of students that may be different from our experience. Cikgu Salam mungkin mengajar di Seremban. You mungkin duduk dekat Jelebu kat dalam kampung sana. So it's different. So you know best who are your clients kalau kita buat business, or in this case, who are your students, okay? What is it that they like, okay? And then you gonna somehow do it, okay? Contohnya ya, saya nak tanya cikgu, contohnya berapa ramai yang tahu TikTok? Okay? Dr. Zaila tahu TikTok? Belum lagi discover, baru aku nak discover live streaming. So I tell you what, okay, saya download TikTok ke I was following this one particular Gary V kalau dia cakap. Dia kata the next apps yang akan blow up is TikTok, because you know what? TikTok is followed by 15 years old, 18 years old. It's all about kita punya student di sana sekarang. Yeah, youngsters yang dia tak gunakan Facebook. Facebook ni untuk orang tua. Betul. Tapi target kita hari ni audience memang orang tua pun. So, kalau you kata anak-anak murid you, okay, pergi kat Facebook cikgu tengok alamak, it's old fashion. However, if you put yourself in their shoes, you bagi tahu dia, okay, pergi pada TikTok cikgu ya, tengok TikTok cikgu, dekat situ cikgu ada beri hint. Oh, cikgu ada TikTok, you know. Sebelum ni budak yang avoid your lesson, suddenly dia kata, wow, cikgu ni terror Oh, dia faham kita, you have to menjiwai murid dia, so you have to be on it. Bukanlah you pun nak buat video TikTok yang gila-gila tu, but you have to understand, because that is where they belong. They don't belong in our world, they belong in their world. Okay, so you can do various platform. Jangan anggap sebagai orang guna Zoom, you pun guna Zoom, guna Meet. Okay, fine, but you dapati bahawa budak-budak tak minat. How about if I try TikTok? Mungkin TikTok boleh bawa budak ni. So apa dia TikTok? Baru hari ni dengar. Kan? I think Lan, I selalu bagi tahulah cikgu ya. Macam kita kena berada di mana students kita berada. Kita kena masuk dalam, kalau macam kita physics, kita kena masuk dalam wavelength dia. Macam saya sendiri, kami pensyarah umur macam kita punya student dalam early 20s. That's why I'm also into Instagram. Tapi bila saya ramai yang pendidik, dia ingat teaching and learning tu mesti berlaku dalam bilik darjah lagi saja. That is not the scenario now. Okay, maknanya macam I pun bila duduk kat Instagram rasa macam muda pula ya. Jadi saya tengok kat Facebook ni, tapi ramai pendidik dia kata, oh saya tak ada masa untuk Facebook kan. Saya tak ada masa untuk Instagram. So I think kalau kita sebagai pendidik, kita kena bertanggungjawab. Kita tak boleh detach dengan kita punya students. Kita kena berada di mana mereka berada. Di mana mereka seronok berada. Dan teaching and learning dalam dunia sekarang ini tak semestinya dalam bilik darjah. Dia boleh berlaku dalam, lepas ni nak tengok TikTok pula lah. Lepas ni nak tengok teaching and learning. Bukan saja tidak berlaku dalam bilik darjah, dah tak boleh dah. Tak boleh dah. Tak boleh. So dia perlu di alam lain, di alam maya. Dan I sudah have to interrupt you. The psychology of the teknologi ni pula, the moment it will be started by budak-budak muda. Facebook was started by Zuckerberg bila dia berumur 18-19 tahun. Orang semua kata, apalah Facebook. Slowly, bagaimana dia menguasai dunia. So anything that the youngster hang on will be in the mainstream in the future. So
the youngster left the Facebook the moment mak bapak dia masuk Facebook, youngster pun slowly left Facebook. Dia tak mahu mak bapak dia friend dia kan. Okay, dia pun mulalah dekat Instagram. Sekarang ni orang tua, orang macam kita pun dah mula melambat dekat Instagram. Slowly budak-budak ni pun dah keluar depan ni, and now they are on TikTok. And then not many, I don't know how many teachers are on TikTok. Saya bukanlah you nak buat macam gila-gila dalam TikTok tu, tapi sebab itu adalah dunia mereka. Sekurang-kurangnya you must be telling them, hey, I'm aware, I know that stuff. Don't try to bluff me. I know. So why don't you visit and I'm gonna be sending my message through my TikTok contohnya lah kan. So you realize that budak-budak kata, cikgu ni mau lah, kalau dia online je aku nak ikut lah kelas dia, you know. That's how. So kita mesti put ourselves in their shoes. Okay, they are our client, they are our student, they are our client. Kita kata client client is always right kan. So they are always right in that way lah. Sebab kita nakkan dia learn apa yang kita nak sampaikan. So be in tune with the latest technology, kalau boleh one step ahead, supaya kita dapat benar-benar memahami pelajar kita. Okey, kita tengok kita tengok pula respon daripada kita punya audience ya. Terima kasih kepada yang bagi thank you kepada Nosham, dia kata perkongsian cukup baik, memang kena move on. Memang on the move, find ways to adjust, which is not easy katanya. Memang not easy. Nur Omar, dia kata comments from students indeed a very good input. They are telling us what is lacking in our PDP so we can be better than before. Think positive. Oh, ni mungkin tadi ya pasal murid komen tadi. Ini saya nak bacakan juga daripada Hani Razi. Dia kata jika kelas pemulihan, macam mana doktor? Di kelas pemulihan perlukan teknik mengajar secara kasih sayang dan face to face. Semuanya dilakukan bersama-sama. Jadi macam mana? Ni macam mana dia kata? Dia kata kalau murid special education you kena bersama-sama dengan kasih sayang, face to face. Macam mana ni Dr. Mazalan? Silakan. Kasih sayang ni bukan murid bukan murid apa panggil tadi? Murid OKU. Murid kelas pemulihan. Murid kelas pemulihan katanya. Sayang ni bukan murid kelas pemulihan, dia yang perlu. Murid semua perlukan kasih sayang. But tapi kelas pemulihan biasanya memang kecil. Kan saya dia macam 5-10 orang tak semua. I don't think it's never 30 orang kan kalau kelas pemulihan. So biasanya dia memang kecil, dia less than 17. So I think perhaps it will go normally. I don't know. So how it's gonna happen? I really tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi pada saya kalau you nak suruh budak pemulihan pun buat dalam online ni, it's gonna be a bit tough. Yeah. So tapi mungkin ada cara-cara yang cikgu lebih pandai untuk tu. Tapi as of directive now, in many nation pun classroom has to be smaller, dan saya rasa kelas pemulihan saya memang dah already kecil, so they may not face similar problem as the normal class yang biasalah saya rasa. I'm sorry I cannot give that right answer ya. Yalah, dia kata murid pemulihan ni perlu kasih sayang. Sebenarnya kita orang tua pun perlu kasih sayang, tapi saya rasa kasih sayang ni dalam talian pun boleh berlaku. Saya tengok anak saya lah, dia orang long distance love affair lagi hebat sebenarnya. Oh, itu kasih sayang tu. Dia kalau kita dulu pakai surat pun mendalam kan. Long distance love affair. In fact, benua yang lain pun dia boleh mencetuskan kasih sayang. Oh, bila saya cakap pasal anak ni, sebenarnya saya kena terima kasih jugalah kepada anak saya. Sebenarnya saya mula-mula masa duduk PKP ni, saya banyak bersama anak. Saya melihat mereka buat live sebenarnya. Okay, saya tengok artis ni dia suka buat live dan cakap pun kadang-kadang saya tengok, apa dia orang cakap ni, follower sampai ramai sangat orang yang follow. Jadi saya kata, kita ni pendidik, we are not into that yet. Saya tak pernah, sebelum PKP ni, saya tak pernah buat live. Okay, bila kita tengok orang muda, saya tengok dia banyak kongsi, buat live, buat
berinteraksi dengan dia punya viewers. Jadi masa tu sebenarnya itu yang membuka. Itu yang saya kata dengan anak saya, boleh ajar ibu tak? Okay. So saya tengok so much I can do. So now Dr. Zaila yang ada PhD terpaksa belajar daripada anak dia. Betul tak? So kalau kita kata ini tak betul kan, it is happening. Kita terpaksa belajar daripada anak kita. Betul. Never thought. There could be a lot of things that you have to learn from your students. It's not just they learn from you. Sebab in this world now, cikgu hanyalah facilitator. Sebab tu saya nak pergi balik yang tadi. Saya kata kalau cikgu rasa dia punya role ialah untuk menghabiskan syllabus, you are no longer relevant. That's not your role. Because syllabus ni sekarang ni semua dah ada dekat internet. You petik je dapat, tanya apa pun dapat. Nak buat macam mana, nak buat ni semua ada dekat internet. So jangan sibuk nak menghabiskan syllabus, tapi sibuk untuk facilitate anak-anak kita supaya dia interested in that syllabus. They will go and find themselves. You know what is thermodynamic, what is quantum jump dan sebagainya. So jangan sibuk nak mengajar sebab we don't know as much. There's so much information on the internet. What you need to teach them is how to what is important on the internet. Okay, how do you sieve the right information with these millions of information that come? How do you get the right information? How do you get the right data? Itu yang cikgu nak kena adakan skill tu kepada anak murid. Yeah? So you become a real true facilitators. Dulu kita dekat kementerian saya tahu kita ada macam-macam polisi. Cikgu adalah facilitator, kita cakap kan dalam blueprint dan sebagainya, tapi apa yang berlaku bukan. Cikgu tak jadi facilitator tapi cikgu sibuk nak habiskan syllabus, nak kejar A dan sebagainya. So we realize that hey, it has changed. Tengok saja di kementerian for years susah sangat nak hapuskan quote unquote exam yang menyebabkan cikgu terperangkap, parent terperangkap. Nak hapuskan buatlah masa kita dulu ada penilaian jadi UPSR, jadi ini, jadi macam-macam exam tu. Jadi kita bukannya membentuk anak tapi kita mengajar anak supaya jawab soalan. Itu saja. Itu jadi tugas cikgu. You realize that this year kementerian menghapuskan. You could never imagine benda ni berlaku kalau tak ada COVID. Macam-macam orang akan kata macam-macam ni. Kementerian kami susah nak menghapuskannya. Saya ingat lagi masa menteri yang lalu, saya tahu kebanyakan kita punya KP kita dekat kementerian semua tu nak cuba tak mau siarkan result dekat berita dan sebagainya supaya orang tak terpaku sangat, tercengkam sangat oleh exam. Tapi tak boleh. Dengan datang COVID, dia boleh hapuskan. So kalau you continue to teach untuk budak lulus PT3, untuk budak lulus apa lagi exam tu dah tak ada cikgu. Tak ada. So what are you going to teach? Takkan tiba-tiba kata, alamak PT3 tak ada, apa nak ajar? You know, there are a million things that children need to acquire. Okay? Our children being exposed to, but how you teach them? How do you get the best that will develop them? What kind of skill that they need to have? Itu yang cikgu perlu persoalkan. So you become the facilitator so that they have the right skill for the future. Maknanya fungsi cikgu ni pun dah berubah ya. Maknanya kalau kita tak ada lagi lah, kalau macam cikgu chemistry tu tak ada lagi, kita nak cerita ciri-ciri asid lagi dah ya. No, you still teach the fundamentals, tapi dia bukan jadi your core business because even that fundamental because they can get the ciri-ciri, it's split second. Yeah. The information is out there. Yeah. You gotta believe more than that. Yes. So how do you make them interested in chemistry contohnya? Okay, kita cuba layan tetamu juga ni lah. Ramai tetamu kita ni ya. Kita say hi to them. Okay, Norafida, Suhaila, Aruzan, Damha katanya. Bersediakah guru kata dia? Bersediakah guru? Guru-guru bersediakah mengajar menggunakan teknologi dan cara baru ini? Sila respon Dr. Mazlan. What choice do they have?
What are we ready kata? Are You teachers ready? Teachers ready? Teachers ready or not? You have no choice. I'm telling teachers, you have no choice. Sama juga sekarang ni, kita tak boleh keluar rumah. Contohnya, kita berkurung. Do we have a choice? Kita boleh nak berderet-deret pergi beli barang, kan? Macam kita something very funny yang bila kata ketua rumah saja boleh beli barang. Kita tak boleh pergi barang, ya suami kena pergi. Suami ada choice tak masa tu? They have no choice. He has to go. Dia baru kenal mana kunyit, mana lengkuas sebab itu tadilah. Okay, that's reality. Teachers have no choice. Sama lah ya. It has arrived. Ya. Sama juga macam tadi. Kita tengok taksi, bila ada Grab, orang-orang taksi semua marah, but they have no choice. They have to change. That is disruption. That is disruption. So, okay, kita tengok lagi komen daripada Liza. Betul tu kata dia, explore pelbagai aplikasi dengan anak young generation. Yes, we can learn from our children. Cikgu Nur, tak tahulah cikgu ni, Nur Ziran muda. Betul tu Cikgu Liza, walaupun saya dah nak pencen. Oh, dia nak pencen dah, macam kita lah kan. Walaupun saya dah nak pencen katanya, nampaknya kena belajar tentang TikTok demi kebiasaan baru. Samalah Cikgu Nur Ziran, lepas ni saya nak kena berguru lah. Guru saya dalam online ni adalah Nubhan, menantu saya. Dia yang banyak mengajar. Dia lah yang pertama sekali sebelum Meet, dia yang datang ke rumah, ajar Zoom. Alhamdulillah, syukur pada Allah ya, saya banyak belajar. Okay. Sama ya, kita akan belajar TikTok lepas ni. Okay, Nur Omar Haslianti. Saya pun suka tengok live dan Insta menantu. Menantu pula dia dapat nama sini. Banyak Nubhan dan Dr. P. Taufik katanya memberi inspirasi. Wah, ni naik saham ni. Nur Omar, PDP berbantu teknologi bukan perkara baharu katanya, tetapi teknologi sentiasa baharu dan terkini. Kena keep ourselves updated. Betul ya? Okay, terima kasih kepada semua yang memberi pandangan. Okay. Dr. Razak Abu Cik, ya, Dr. Razak Abu Cik ni kawan saya ni, memang sepanjang masa beri kursus bengkel, pergi ke sekolah. Mungkin lepas ini Dr. Razak ya, kita mungkin ada kebiasaan baru. Macam mana kita nak buat secara di alam maya ni. Sebab buat masa ketika ini di alam maya lah tempat kita bertemu anak-anak murid kita. Ya, kalau kita tak masuk dalam dunia mereka, kalau kita detach, macam mana kita nak kita nak menyampaikan ilmu, how to survive in this VUCA world today ya. Okay, banyak lagi lah Catherine, kita kena belajar kata dia. Jadi cikgu-cikgu sekarang pun maknanya ilmu-ilmu yang kita belajar kat maktab dulu, kat universiti, kat kursus perguruan ya, banyak yang dah tak relevan. Jadi kita terpaksa proaktif sendiri ya, dan untuk mencari macam mana strategi yang kita nak buat tu. Yang katanya betul ya, Umi Zaitun, kena positive thinking dan kehadapan katanya untuk menghadapi masa mendatang. Okey, Dr. Lan, so sebenarnya kalau apa ya, I mean sebab sekarang kita nak pergi ke rumusan, because masa sebenarnya banyak benda kita nak cakap ni, saya pun nak kena pilih macam mana kita nak close, what is actually pelajaran utama lah, rumusan ibrah yang kita dapat daripada COVID ni. Sebab kita ada about 10 minutes ya. Okay, saya cuma nak kaitkan juga dengan apa yang Dr. Zailah kata tadi. Rupanya banyak yang cikgu-cikgu berkursus dekat maktab perguruan, dekat institut perguruan punya dalam keadaan sekarang ni banyak nak kena ubah dah. Kita kena sesuaikan diri dengan keadaan yang baru ni. Similarly, kalau cikgu-cikgu follow saya punya page, Dr. Mazlan Khamis, follow my page because I write dekat situ tentang perkara-perkara ini. Saya dekat situ saya tuliskan bahawa statistik menunjukkan in 2030, it's about 10 years from now, 85% daripada pekerjaan masih belum wujud lagi. Okay, so cikgu-cikgu perlu mengajar supaya anak-anak murid kita mempunyai skill untuk bekerja dalam bidang-bidang yang tak wujud lagi. How do you like that? You bukan nak jadikan dia doktor, you bukan nak jadikan dia cikgu, tapi you don't know what is that. What is teachers in 10 years time? We don't know.
Okay, so be ready to teach them skills that will make them able to fit into that new environment. In fact, kalau you go into one of my article, budak darjah 1 tahun ni, tahun yang ni, sekarang dalam 1 ni, 65% daripada dia orang akan bekerja dalam kerja yang belum wujud. Kalau kata impossible lah, it's not impossible. Okay, 5 years ago, Food Panda tak ada, Grab tak ada, Airbnb tak ada. Pasal tak? These are all new things that tak pernah wujud sebelum, suddenly it's here. So in 10 years time, 85% of the job is not here yet. So kita perlukan cikgu-cikgu mengajar pada anak-anak murid dia ni skills yang diperlukan untuk dia boleh survive. So what are the skills? Ni kita kena cover lagi satu sesi ni Dr. Zaila. Looking at the skills. Part 2. Students ni, contohnya being adaptability, perlu boleh berubah, easily adaptable. Perlu ada entrepreneurial spirit, perlu ada good communication, perlu ada technological inclination. Okay, ada macam-macam lagi. I think it deserves an entire discussion on what are the skills that the students of the future yang akan keluar daripada pendidikan kita perlukan. And it's totally different. So kalau cikgu cuba ajar macam sebelumnya, which you cannot anyway, alright, you will be doing being responsible to these kids because they will not have the skills, okay, to face the new reality. So ingat cikgu-cikgu, yeah, it's gonna be very tough. Yes, but it will be even tougher if you try to go back. So the only way is forward. Okay, be a true facilitator. Kalau dulu orang cakap saja, but now you have to be a true facilitator and try to understand. Okay, put yourself in the shoes of your children so that they can absorb or they can be take part in the learning process that you you present to them. So that's what I'm thinking about. That nak kena ingatkan cikgu, you are teaching, you are doing the teaching so that they acquire the skills. Okay, not just the knowledge. Knowledge ni you boleh dapat ni, the skills yang penting. Mungkin sebelum ini dah ramai yang cakap tentang future education ni. Cuma mungkin bila benda tu tak sampai, tak wujud, orang not aware. Kan, contoh kalau kita tengok dulu hacker kan, yang hackers komputer tu, masa dulu memang orang kata haram, tak satu kesalahan. Tapi sekarang ni kalau tengok company professional hackers ni, they are making a lot of money. Kan? Siapa sangka kan? Macam sekarang kita tengok, kalau dulu orang kata rompak bank. Sekarang ni orang rompak semua, theft, banyak online theft. Sekarang ni benda-benda ni macam kita tak terbayang dulu. Orang sekarang ni dah berjuta-juta orang mencuri wang hanya dengan tekan-tekan saja. Banyak yang kita dapat phone call kadang-kadang, hati-hati. This is a new type of crime sekarang ni. Banyak online. Jadi memang dah berubah. Tapi sebenarnya kalau sebelum COVID ni kita ada dengar-dengar kan. Kita banyak selalu bercakap tentang future. Tapi memang future tu boom. Tiba-tiba boom atas datang kepada kita. Tiba-tiba kita macam tergantuk betul. Kan, tergantuk betul. Ya Allah, macam I pun dalam masa tu dah plan lah. Minggu ni kita ke sana, saya nak pergi ke Perak, lepas tu nak pergi ke Johor, ada jemputan ke Pahang. Dah susun lah mana hotel nak duduk. Tiba-tiba saya masa tu saya fikir, 2 minggu aja ni, 2 minggu tak apalah, yang ni tangguh ke sini, yang ni tangguh ke sini. Dah reply. Rupanya sampai raya. You don't know, it may be sampai end of the year or longer. Maybe. That's we don't know. Okay, maknanya hari raya pun bertukar dengan budaya baru. Saya tengok baru kita rancang anak buah nak kahwin, ya, ada anak buah seorang kahwin baru ni, dia kahwin pakai depan skrin kan. Kita pun tengok melalui Meet saja, macam memang tak terbayang lah benda ni kan. So, walaupun that is very interesting lah, because anak saudara saya pun tertangguh kahwin dia dan dia nikah, akhirnya tiba-tiba dapat nikah dan nikah online. Kami semua
pakai baju kat rumah masing-masing cantik-cantik. Tengok dia punya pernikahannya, pengantin perempuan dekat rumah mak dia, pengantin lelaki kat rumah bapak dia, kat juru nikah kat pejabat dia. I mean like, look, even pejabat agama boleh berubah dalam hal keagamaan. So it never cross anyone mind. Betul. Never. Kita associatekan orang-orang agama, contohnya sorry lah ya saya cakap orang agama, pejabat agama memang kental lah dengan cara dia, takkan boleh terima punya. Adakah nak nikah online? Dia pun boleh buat. Dia pun terpaksa buat. So jangan kita kata, alah kita buat macam biasa je lah dalam pendidikan. That's no way you can do it. You cannot go back. Sekarang saya rasa kalau pergi balik semula cara yang lama, because you cannot do that. Yalah macam saya tengok, saya teruja juga sekarang ni kan senang belajar mengaji kan, kaedah Al-Baghdadi lah mengaji kan secara online. Macam mana kita cikgu pun kena mengajar membaca pun kan. Macam orang sekarang ni ustaz-ustaz sangat kreatif. Ustaz pun dah into IT. Ustaz pun dah buat live dan mengaji live. Dan saya tengok suami saya cukup seronok ya. Sekejap dengan ustaz ni, sekejap dengan ustaz ni ya. Sekejap cari ustazah ni, ramai ustazah-ustazah yang saya tengok teknologi yang mereka guna, saya pun kagum. So meaning kalau ustaz-ustaz pun boleh mengaji, mengajar tajwid menggunakan live, saya rasa apa salahnya untuk murid pemulihan kita. Kasih sayang pun boleh digambarkan melalui online ni, melalui live ni. Jadi ambillah semangat kami ni. Kami pun, saya dengan Mazlan pun masih semalam sebenarnya kita praktis sekejap. Sebelum nak live hari ni, kita pecah rahsia lah dia. Kita kena berbincang macam mana nak masuk, macam mana cara kan, macam mana saya kata kena dekat dengan internet. Nanti bila kita live, orang lain yang pakai phone tu pakai data sendiri, jangan pakai wifi. Ini antara teknik-teknik supaya nanti tak putus-putus. Ini beberapa tips yang kita never thought that we will be discussing ya Lan. So alhamdulillah, siapa sangka saya hari ni sepentas di alam maya bersama sahabat baik saya Dr. Mazalan membincangkan tentang what we can learn from the COVID. Okay. Sebelum kita nak rumus, nak tutup dah ni, alhamdulillah ya kita ada 80 orang ya bersama kita. Maknanya kita ada, kalau 80 orang ni satu kelas ni penuh ni lah penuh. Yeah. Mungkin nanti part tu kita wawarkan, mungkin boleh pakai dewan besar ya. Kita nak say talk ni ada yang saya bacakan sikit ya, kesian ni ramai yang tulis ni nanti komen ya, saya tak baca. Dia kata Nur Asni, very good topic, thank you. Nur Baizura, ilmu IT amat penting. Betul Nur Baizura. Tokek LC, pohon kebenaran Dr. Mazalan katanya untuk memetik perbualan tentang future job, 85% not yet emerge now dalam penulisan saya. Oh, dia nak quote you Lan. Sure. Okay. Daripada Halim Ahmad, perkongsian ilmu yang amat manfaat. Thank you. Nosyam juga dia kata pengisian yang bermanfaat, insya-Allah. Mudah-mudahan doakan kami ya. Mudah-mudahan keberkatan Ramadan ini ya dapatlah kita apa yang kita kongsi ni Allah terima sebagai ibadat kita lah ya, insya-Allah. Okey, daripada Shanti, new information katanya. Alhamdulillah. Rajambal Velayutan, anak-anak sekarang lebih pandai dalam IT berbanding guru. Betul ya, betul sangat tu. Saya memang setuju sangat tu ya. Saya sekarang ini beri kredit jugalah. Hari ini live ini dikendali oleh anak bongsu saya, Anis Safiah. Dia balik daripada Mesir. Barulah dapat saya duduk-duduk sebelah-sebelah sambil peluk-peluk ya, sambil belajar. Anak bujang tu memang tak dapat. Pukul 10 saya live, dia belum bangun lagi. Dan memang susah. Menjerit-jerit saya panggil, macam mana ni kamu tak keluar? Okay, alhamdulillah saya ada Anis. Terima kasih kepada Anis. Okay. Ada lagi Aisyah Zik. Okay, betul? Noziran. Tahniah katanya Dr. Zailah, Dr. Mazalan atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Harap diteruskan wacana ilmiah ini. Wah, dia semua part 2 lah Lan. Nanti aku bagi tajuk baru. Okay, Umi. Apa lagi tu? Terima kasih ilmu hari ini membuka minda katanya. Alhamdulillah.
Okey, Catherine, terima kasih perkongsian sangat bermanfaat. Saadiah, alhamdulillah dapat kita walaupun dah nak akhir katanya. Oh, lambat masuk ni. Tak apa tuan-tuan. Walaupun nanti kita dah berakhir, dah ada yang miss kita punya live ni, anda hanya perlu pergi pada page saya dan YouTube, you boleh ulang. That's what I like about sharing dalam live. Okay, semua yang kita bincang ni takkan tak delete ya. Kita boleh repeat. Nanti boleh tengok kemudian ya. Nanti petang-petang bila free boleh tengok balik. Haritun alias perkongsian yang memotivasikan diri untuk mencuba benda yang saya tak terfikir nak guna. Oh, ada yang nak guna TikTok Lan. Haritun nak guna TikTok ni. Okey. Aisyawati katanya, tahniah, terima kasih doktor, perkongsian yang bermakna. Alhamdulillah. Okey. Jing Eng Sing. Ni siapa lah? Selamat Hari Guru. Ni ada yang daripada YouTube, Facebook. Saya belajar dengan anak katanya. Syarifah, alhamdulillah dapat ikuti bersama Dr. Zailah. Mazana kami dah banyak lagi lah ya. Dia kata ada ni, Dr. Zailah dah boleh jadi YouTuber. Perkataan YouTuber ni pun saya tak pernah terfikir. Macam kadang-kadang saya pun mendapat sindiran juga daripada anak. Dia kata, wah, dia kata ramainya follow ibu dia kata kan. Yelah, Instagram dah dekat 6,000 kan. Alhamdulillah ya. Jadi saya tengok kita cikgu-cikgu ni kan, kalau boleh kita nak memeriahkan alam maya ni. Kalau saya tengok artis tu boleh dapat 2, 3 juta, 6 juta follower. Cikgu dapat 200 je. Jadi kalau boleh lah, pendidik ni kita lagi lah ya, tugas kita nak memberi ilmu. Kita macam mana kita nak jadi YouTuber ni, guru YouTuber. Sekarang ni ada istilah, tak silap saya, cikgu YouTube ya, cikgu YouTube. Dan ada satu cikgu tu saya tengok dalam YouTube channel dia ada 3,000 video tentang PNP topics of his subject. Okay, jadi student dia boleh pilih mana-mana. That is the new trend of teaching sekarang. Cikgu, kalau dulu kita ada buku rekod, sekarang ni kita ada YouTube channel. Saya pun baru nak belajar YouTube channel. Okay, saya akan mengumpulkan video-video klip saya, bukan video klip, video-video wawancara profesional semua saya akan kumpulkan dalam YouTube channel. Jadi senang untuk saya refer, untuk orang lain refer lah. Okay, jadi macam saya pula tetamu jemputan kan. Okay Lan. Okey, kita saya rasa sebab masa pun begitu mencemburi kita. Okey, saya nak minta Lan, you rumuslah. What is it? So now what? Okay, so what is it? Okay. How do we go from here? And then rumus sekali ya. Rumus. Okay, right. Your last word. Silakan. Tuan-tuan, perempuan sekalian, kita berada dalam era yang semua orang sedang terkapai-kapai. So kalau you tak tahu nak buat macam mana, don't despair. Semua orang in the same boat. Okay, what you need is the drive to learn. An opportunity to learn is open. There's so many channel for you to learn, and most of the channel is for free. Jadi kalau kita risau anak murid-murid kita tak nak belajar, tapi kita question balik diri kita, adakah kita juga dalam membelajarkan ataupun dalam proses mempertekadkan diri kita untuk mengembara, okay, untuk mengembara dalam alam yang baru ini. Jadi jangan takut, jangan bimbang, okay, dan jangan stres sebab semua orang menghadapi masalah yang sama. Dan ingat, jangan cuba nak repeat benda yang kita buat dulu. Jangan cuba nak bawa kebiasaan lama dalam keadaan sekarang sebab dia tak akan berlaku. The new normal demands, ya, the new normal memerlukan kita membuat berbenda yang lain daripada apa yang kita buat dulu. Tuan pun pernah dengar juga doing same thing all over again dan expect a new result. It's gonna be is stupid. Buat benda yang sama tiap-tiap hari dan expect dapat results yang baru, itu tak akan berlaku. So you have to do different. Buat something yang luar daripada apa yang you buat dulu, then you will get yang baru. Dan make sure that you own up to the problem. Locate the problem within yourself. And then you will have the drive
to change, because this is all about change process. Okay, understanding about that, this is part of the change process, and there will be, as you said, pain in the process. Okay, tapi sekarang kita ada banyak platform, you can share your pain, you can share your joy, you can share everything. Okay, so saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada semua. Saya juga harap jangan putus-putus untuk terus belajar, dan juga saya pun nak curi sikit lah pengikut Dr. Zai lah. Dia popular, dia macam artis. Ikuti juga like my Facebook page under Dr. Mazlan, dan juga saya juga ada Instagram dan juga YouTube channel saya yang yang mengupas pelbagai perkara ni. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat berjaya untuk semua. Sama-samalah kita membawa anak didik kita mendapat manfaat daripada apa yang kita curahkan, dan supaya apa yang kita jalankan berkati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Selamat berpuasa, selamat Hari Guru untuk semua. Terima kasih. Jangan keluar lagi lah, jangan keluar lagi. Okey, saya ingin mengucapkanlah terima kasihlah sangat kepada Dr. Mazlan yang sudi join live saya pada pagi ini. Saya juga ingin wawarkan esok insyaAllah saya akan berada di YouTube untuk the very first time nak buat open course ya, kursus terbuka, tajuknya Action Research for the Beginners. Sebab apa? Sekarang saya memikirkan anda sekarang sedang membuat intervensi-intervensi yang insyaAllah akan menjadi rujukan di masa depan. Kalau boleh kita didokumenkan kaedah-kaedah yang anda laksanakan semasa era COVID ini, supaya nanti kita nak ada buku lah. Sebab sekarang ni kita tak banyak rujukan tentang pedagogi pandemik ni kan. Cara-cara baharu ni nak kita bukukan supaya menjadi rujukan nanti. Jadi untuk sesi tu join saya esok. Sekarang ni kalau dah ikut live ni tak ada Sabtu Ahad dah tak kira dah. Di alam maya ni dia dah tak ada kira pejabat 85 dah ya. Hari Sabtu Ahad pun boleh ya. Kita nak sebenarnya kita nak kejar ni keberkatan bulan Ramadan, insya-Allah banyak-banyak ya ilmu, mudah-mudahan Allah terima ya kita punya usaha ni sebagai ibadah kita insya-Allah. Jadi sekali lagi thank you so much Lan. Sama-sama. Salam kat Filzah di sana tu. Sekarang ni siapa yang ada di rumah? Sekarang ni ada dua anak bujang saya di rumah sama dengan isteri lah, 4 orang. 4 orang ya, alhamdulillah. Bujang membantu jugalah, dan sama juga semua orang ada masalah yang sama kalau ada. Hari Raya pun akan berbeza lah. Saya pun nak ucap selamat Hari Raya lah, selamat berpuasa kepada Mazlan dan semua lah yang join hari ni ya. Terima kasih banyak-banyak. Jadi saya bagi pihak Dr. Mazlan sekali ingin ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekhilafan di sepanjang live kita. Kami bukan nak kata nak salahkan siapa, tidak. Ini hanya perkongsian, dia panggil dalam bahasa Inggeris dia panggil professional discourse. Macam kita sebenarnya just nak beri pandangan. Saya rasa in the future satu perkara yang saya rasa institusi pendidikan akan invest banyak dari segi ni IT maklumat ni. Okay, internet ni. Ini dah jadi macam satu keperluan ya, keperluan sangat-sangat. Kalau dulu kita macam ada choice. Oh, I tak nak buat IT, I boleh ni. Sekarang ni macam they should invest on this internet ya. Supaya dulu siapa sangka dulu orang kata kita tak boleh bawa handphone. Handphone pun tak dibenarkan di sekolah. Tiba-tiba hari ini mungkin satu family, mungkin di sana satu handphone tu berebut. Mak lepas mak jual online, anak nak pakai buat assignment. Siapa sangka never cross my mind actually. Internet internet sekarang dah jadi basic necessity macam air dan electricity. Betul. Macam air dan electricity. Kalau tak ada air, tak ada electricity, tak ada internet, itu 3 benda memang kita akan mengelupa lah. Ya? Jadi samalah juga dengan internet sekarang. Sebab tu saya rasa kita kena paksa juga pihak berkuasa untuk menurunkan harga internet dan juga broaden dia punya efficiency dia supaya tak jadi. Yes. Itulah dia kebiasaan baharu. Itulah dia. Saya rasa Dr. Mazlan telah pun mengupas tajuk kita hari ini, The Future of Education.
apa yang kita dapat belajar daripada pengalaman COVID-19 kita hari ini. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.